Salam sejahtera dan selamat pagi. Anda bersama saya Hafizi Rosli dalam Buletin Awal ini. Kita mulakan dengan perkembangan ini. Peningkatan kes 3 digit yang direkodkan semalam iaitu pada Rabu sebanyak 143 kes memberi satu indikator bahawa kes COVID-19 semakin menular di beberapa kawasan di dalam negara, khususnya di negeri Sabah. Dengan pilihan raya negeri Sabah bakal berlangsung 3 hari lagi, membuat ramai bimbang akan keselamatan diri mereka. Bersama untuk membincangkan perkara ini di dalam Skype ialah pakar kesihatan awam, Jabatan Mikrobiologi dan Parasitologi Perubatan Universiti Putra Malaysia UPM, Profesor Madya Dr. Malina Osman. Selamat pagi, Doktor. Ya, selamat pagi. Doktor, kita melihat kepada kes COVID-19 pada Rabu yang merekodkan angka 3 digit iaitu 143 kes dengan Sabah terus mencatatkan kes tertinggi dengan 134 kes dikesan di negeri itu. Ramai tertanya dan mendesak kerajaan melaksanakan PKP di Sabah. Jadi adakah doktor juga berpandangan seperti itu atau sebaliknya? Baik, berkenaan dengan situasi sekarang ni iaitu wabak COVID-19 di negara kita, kalau kita saksikan ya pola kes aktif terutamanya telah meningkat sejak 10 hari yang lalu. Berbalik kepada soalan tadi, saya nak bawa kita semua pada senario yang telah berlaku pada bulan Julai dan Ogos lalu, yang mana kita juga telah menghadapi beberapa kluster. Pertama di Sarawak pada bulan Julai, diikuti dengan kluster di Kedah, Sibagangga dan beberapa kluster yang lain. Kalau kita perhatikan pada ketika itu, angka aktif tidak pernah melebihi daripada 300 ketika itu, sekitar 100 hingga 200. Bagaimanapun tidak akan pantas daripada agensi-agensi yang berkenaan telah berjaya mengekang wabak COVID dari terus merebak dan ia berjaya dikekalkan pada tahap yang pada pandangan saya dari segi kesihatan awam tidak membimbangkan. Tapi apa yang berlaku di Sabah secara umum ia sedikit sebanyak menggusarkan kerana sejak 10 hari lalu pola di Sabah terus meningkat dari secara keseluruhannya sejumlah hampir 70% dari keseluruhan kes aktif adalah di Sabah. Jadi saya berpendapat wajar dikenakan tindakan perintah kawalan pergerakan yang diperketatkan di tempat-tempat yang terlibat terutamanya dan diberikan tumpuan untuk mengelakkan daripada kes-kes menular. Baik, KKM pada Selasa memberi jaminan bahawa COVID-19 di Sabah masih dalam keadaan yang terkawal dan juga boleh ditangani, malah peralatan PPE dari segi ventilator juga telah dibawa ke Sabah sebagai persediaan sekiranya menghadapi kes COVID-19 mendadak. Sejauh mana jaminan ini, Doktor? Bagaimana KKM tafsirkan maksud terkawal dan kita melihat kepada jumlah kes keseluruhan di Sabah atau melihat kepada kawasan-kawasan yang berada di kategori kuning, oranye ataupun merah itu? Ini saya sekadar membincangkan tentang pengalaman saya bersama Kementerian Kesihatan. Dulu bagi saya semua kenyataan yang dinyatakan oleh Kementerian Kesihatan adalah berdasarkan kapasiti kemampuan mereka bertindak dalam mengawal sesuatu wabak. Dan sekiranya angka-angka tersebut diberikannya sebagai satu penyataan, saya yakin demikianlah sebenarnya keupayaan Kementerian Kesihatan. Pada pandangan saya, pihak kementerian sama juga dengan pandangan sebahagian besar pakar-pakar kesihatan. Kita harap sewajarnya langkah yang dapat dipertingkatkan untuk mengekang wabak di Sabah. Bagaimanapun keputusan lanjut bergantung kepada Majlis Keselamatan Negara dan juga agensi-agensi yang berkenaan. Dan dalam masa yang sama, saya syorkan organisasi tempatannya, pemimpin-pemimpin yang masih boleh melakukan sesuatu untuk masyarakat masing-masing dapat bergerak tanpa menunggu perintahnya daripada pihak-pihak yang terlibat. Sebab kalau kita masih lagi tidak mengamalkan semua SOP ataupun langkah pencegahan, kita bimbang keadaan akan jadi bertambah buruk. Jadi kita ingin menyentuh mengenai pilihan raya negeri di Sabah dan KKM telah menyatakan ia boleh diteruskan, namun dengan tempoh masa yang hanya tinggal 3 hari saja lagi ini. Jika kes di Sabah terus catat angka yang tinggi seperti 3 digit dan sebagainya, adakah keperluan untuk KKM mengkaji semula seranan mengenai PRN Sabah ini? Bergantung pada sejumlah mana yang akan terlibat pada pendapat saya. Sekiranya keadaan tidak terkawal, mungkin
perlu cadangan betul mengenai PRN tersebut ditangguhkan ataupun mempunyai platform yang lain. Tapi dalam konteks sekarang, apa yang saya rasa praktikal untuk dilakukan ialah perintah kawalan pergerakan yang diperketatkan tu wajar disegerakan di tempat-tempat yang terlibat. Di samping SOP untuk mengundi di tempat-tempat berkenaan perlu disediakan segeralah bagi menghadapi pilihan raya dalam masa yang terdekat. Doktor, Sabah kini mempunyai 8 kluster secara keseluruhannya dan setakat ini hanya 30 sekolah di beberapa kawasan ditutup. Adakah doktor melihat terdapat keperluan untuk menutup semua sekolah dan juga institusi pengajian terlebih dahulu berbanding dengan aktiviti ekonomi yang lain? Seperti mana yang telah dilaksanakan oleh kerajaan sebelum ini, kita melihat situasi dari masa ke semasa. Sekiranya tempoh pergerakan kawalan pergerakan diperketatkan, dilaksanakan, maka memang semua perlu tempat yang berkenaan termasuk institusi pengajian, sekolah dan juga perniagaan perlu ditutup. Tapi kalau saya kata tindakan tersebut tidak dibuat, saya berpendapat bahawa di tempat-tempat yang terlibat ada kluster perlu ditutup. Untuk melibatkan secara keseluruhan pengajian dan juga sekolah dan juga berbanding dengan perniagaan untuk ditutup, saya berpendapat ia perlu disesuaikan dengan keadaan sebab kita perlu mengimbangkan antara keperluan pencegahan dalam konteks kesihatan awam dan juga keperluan untuk mereka meneruskan kehidupan. Sekiranya keadaan tidak selamat, wajar ditutup, tapi kalau tidak, boleh diteruskan seperti mana biasa. Doktor, kalau kita lihat beberapa hari yang lalu, seorang ahli politik iaitu Syahril Hamdan telah pun berkempen di Sabah dan juga apabila pulang, beliau disahkan dijangkiti dengan COVID-19. Dan itu ketika berkempen, namun apabila hari mengundi nanti, lebih 1.2 juta rakyat Sabah akan mengundi. Walaupun SPR telah tetapkan SOP dan sebagainya, walaupun ketika berkempen juga SPR tetapkan SOP, namun risiko dijangkiti telah terbukti. Apa pandangan doktor mengenai perkara ini? Apabila berlaku jangkitan, pada pandangan saya di situ ada masalah dengan compliance ataupun kepatuhan kepada SOP lah. Mungkin ada kita sebut kelekaan di situ dan hingga menyebabkan berlakunya jangkitan. Kita maklum bahawa keboleh jangkitan COVID-19 ini sangat pantas. Dan sekiranya tidak diberikan fokus ataupun tindakan berhati-hati, ia mudah merebak sehingga melibatkan sejumlah individu. Jadi dalam konteks tersebut, dalam menghadapi pilihan raya ini, tindakan pencegahan dan juga pematuhan SOP itu perlu dipertingkatkan. Semua pihak perlu memandang serius. Sebab dalam konteks sekarang ni, tidak ada tanda-tanda bahawa wabak reda. Di Filipina dan Indonesia, kes terus meningkat. Di Indonesia terutamanya, kes telah meningkat hingga lebih 4,000 sehari. Demikian juga di negara India dan juga negara-negara yang lain. Di UK dan Perancis mencatatkan gelombang kedua yang agak tinggi berbanding yang pertama dahulu. Dan kalau kita melihat pola kes aktif sekarang ni, kita sebenarnya dalam keadaan yang kritikal. Pola sejak 10 hari yang lalu, kes aktif meningkat. Dan ia agak tinggi berbanding dengan tempoh sepanjang PKPP bulan Jun lalu. Dan sekarang semalam dicatatkan 770 dan kita harap ia akan turun. Tapi sekiranya tindakan SOP ataupun pencegahan tidak diambil bersungguh-sungguh, ia akan terus meningkat. Dalam konteks pilihan raya ini kita faham banyak aktiviti-aktiviti, kempen dan proses-proses lain yang terlibat. Jadi semua pihak perlu mengambil serius dan saya juga mengesyorkan pihak-pihak berwajib, penguatkuasaan terutamanya, untuk melaksanakan tindakan undang-undang yang tegas bagi melindungi kepentingan dan juga kesihatan awam. Doktor, sekiranya PRN Sabah tetap diteruskan mengambil kira lanskap politik yang semakin panas ini, apa saranan doktor kepada rakyat Sabah yang akan pergi keluar untuk mengundi nanti? Okey, proses pilihan raya adalah merupakan satu kewajipan kita sebagai rakyat. Dan dalam masa yang sama, tindakan pencegahan dalam menghadapi wabak COVID-19 ini perlu dilaksanakan. Sebagai rakyat, kita perlu mengambil langkah apa yang kita perlu lakukan di peringkat kita. Di peringkat individu, keluarga dan masyarakat, kita saling melindungi antara satu sama lain dan saling memperingatkan apakah langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk mencegah wabak ini dari terus merebak. Dalam konteks untuk menghadapi pilihan raya ini, patuhlah kepada SOP dan saya harap kalau misalkan kita
kita menyaksikan ada sebarang ketidakpatuhan, sila laporkan pada agensi yang terlibat untuk diambil tindakan undang-undang secara adil dan seksama. Dan dengan ini kita harap proses pilihan raya dapat dilaksanakan tanpa memberikan sebarang peluang kepada berlakunya potensi ataupun tercetusnya kluster yang baru.